Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Selamat petang diucapkan kepada anda semua, ya. So jam menunjukkan 4.42 petang, eh. Okey, baru lepas asar kita. Alright, ada yang uh, tengah menunggu waktu nak balik, ada yang tengah minum kopi. Apa anda buat sekarang ni? Apa yang anda buat sekarang ni? Alright, bagi uh, orang Johor besok cuti kan. Besok cuti, besok adalah hari hol. So hari ni last day kerja. Khamis cuti, menyambung Jumaat, menyambung Sabtu. Panjang cuti lah kan. So apa pun, kalau ada yang nak berjalan, plan-plan nak jalan, so plan cuti-cuti anda dengan baik mana nak pergi ke apa ke, so plan lah dengan baik. Bagi orang Johor, besok adalah hari hol, cuti bagi kawasan Johor. Okey. So ke mana-mana yang korang nak pergi? Alright. So petang ni Abah nak cerita sikit lah tentang ada beberapa persoalan, cerita dan persoalan. Jadi kita rungkaikan lah sikit, kita cerita-cerita lah santai-santai petang ni kan. Sambil-sambil korang tengah minum kopi atau korang tengah nak tunggu masa untuk punch pulang kan. So boleh layan lah live Abah ni. Alright. So siapa yang tengok boleh share boleh sharekan live ni, alright. So kita nak cerita sikit berkaitan dengan booking Proton X50. Dikatakan mendapat sambutan yang sangat hangat. Proton X50 seriously memang hangat gila, babe. Memang kita dah jangka kan benda ni. Pasal apa Proton X50 sebelum lagi Proton apa ni, berkata orang, kalau tak silap saya setahun atau setahun lebih yang lepas, apabila diwar-warkan akan adanya sebuah model Proton X50 yang anggaran harga memang dari dulu lagi diorang dah bagi estimate price antara 70 ke 100 lah, ada 80 ke 110 lah. Macam-macam andaian yang telah dibuat oleh netizen dan masyarakat-masyarakat tentang kemunculan X50 ni. So apabila ianya hampir bak kata orang memang dah confirm lah, cuma belum lagi dilancarkan sepenuhnya secara rasmi. Hari tu 16 hari bulan Proton baru buka untuk pre-order. Okey, pre-order di mana Proton dedahkan rupa bentuk kepada media-media di Malaysia, dan media-media ni menyebarkan gambar-gambar ini, dan juga melalui official page Proton Cars menunjukkan wajah sebenar Proton X50 kan, yang mana speknya pun semua telah diberikan. Tetapi Proton masih lagi merahsiakan atau tidak lagi mengeluarkan harga sebenar, di mana hanya andaian-andaian yang telah dibuat oleh netizen-netizen, dan juga ada yang viral lah harga, tapi itu semua tak benar. Itu semua harga yang tak benar, yang belum lagi official daripada Proton. So hari ini, sejak daripada 16 hari bulan sehingga hari ini, dikabarkan sudah lebih daripada 15,000 tempahan Proton X50 yang telah dibuat. Nampaknya memang hebat, sangat-sangat hebat sambutan Proton X50 ni. Alright. So untuk makluman semua, ramai yang bertanya, harga. Okey, untuk makluman anda semua, Proton tidak lagi mengeluarkan harga sebenar Proton X50. Ya, dia hanya bagi gambar yang disebarkan melalui media, pengamal media, yang juga disebarkan melalui Proton official page, iaitu Proton Cars,
Dan juga dia Proton telah mendedahkan spek-spek varian-varian yang bakal ada di pasaran untuk Proton X50. Tetapi harga masih lagi belum rasmi. So that's mean tak payahlah korang ada yang duk sibuk-sibuk tanya, bang, harga dah keluar belum? Harga berapa? Harga ni, harga tu kirakan bulanan. Belum. Sila faham betul-betul, harga belum keluar. Okey. Secara rasminya produk tu sendiri pun belum didedahkan ataupun dirasmikan. Hanya Proton buka pre-order ataupun pra-tempahan dalam bahasa Melayunya. So siapa yang betul-betul berminat, excited untuk dapatkan produk ni, boleh letakkan booking seminimum RM500. Okey. Di mana sesiapa yang pre-order ni, yang dapat yang membuat tempahan awal ni, antara orang yang akan dapat kereta ni awal lah. Itu pun jika pinjaman anda lulus. Kalau anda beli cash tak payah cerita lah kan. Jadi itu pun bila kata kita dah buat pre-order macam ni kan, bila Proton dah buat pre-order macam ni kan, so apa yang saya boleh cakap lah, berdasarkan tempahan, momentum tempahan yang kita Proton dapat berkaitan dengan numbers booking sekarang sehingga hari ini dah lebih daripada 15,000 tempahan. So anda boleh bayangkan lah, within tak sampai seminggu, daripada 16 sampai 23 hari tu, lebih kurang dalam seminggu lah, lebih kurang dalam seminggu saja tempahan melebihi daripada 15,000. So bermakna kat sini potensi untuk sampai sehingga hari ini masih lagi banyak tempahan yang Proton terima. Setiap hari berpuluh-puluh, beratus unit tempahan yang Proton dapat. So bermakna potensi untuk cecah booking ni pada angka 20,000 adalah sangat-sangat boleh, dan mungkin juga boleh cecah hingga 30,000 unit tempahan. Jadi kat sini kalau dah sampai 30,000 unit tempahan hanya pada pre-order. So kalau pre-order saja dah sampai 30,000, insya-Allah kalau sampai, even katalah kita ambil number sekarang je lah 15,000. So dengan hanya tempahan 15,000 unit, dah sangat banyak dah. Dah sangat-sangat banyak. So that's mean anda boleh bayangkan berapa lama masa untuk Proton sampai kan kereta ni kepada anda. Jika tempahan, maknanya kalau orang yang pertama tu dia akan dapat awal lah. Tapi bila yang dah cecah 15,000 dan ke atas, so that's mean masa untuk sampai delivery kereta tu kepada anda mungkin akan memakan masa berbulan-bulan. Tak mustahil. Ya. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan sehingga hari ini. Saya yakin sehingga sampai tarikh pelancaran dia nanti, silap-silap dah ada more than 20,000 unit tempahan. So yang orang yang tanpa tengok kereta, yang membuat tempahan 15,000 unit lebih ni, ini orang yang tak tengok kereta lagi depan mata, orang yang tak tahu harga lagi. Bak kata orang memang pre-love betul, pre-order, pre-love. Memang dia suka, dia sayang, memang dia dah tahu, dia memang orang kata menanti-nantikan produk Proton X50 ni. So that's mean dengan tanpa mengetahui harga sebenar, tanpa mengetahui rupa sebenar, dia dah berani untuk yakin untuk membuat tempahan. So ada 15,000 lebih unit yang telah ditempah sehingga hari ini. Mereka semua tak tengok harga dan tak tengok lagi keretanya. Jadi kat situ
Kalaulah bila betul-betul Proton X50 ni dah dilancarkan, orang dah sentuh-sentuh, dah pegang-pegang, dah test drive, dah tahu harga, kemungkinan makin melonjak-lonjak permintaan. Jadi so bagi anda, kalau nak antara jadi orang yang terawal untuk memiliki Proton X50, dah bolehlah membuat tempahan anda segera, kan? So price range, orang kata berapa harga, saya nak tempah, saya tak tahu harga macam mana. Okey, memang belum keluar harga, tapi estimated price, walaupun harga yang diestimatekan dalam sebaran media sosial tu dikatakan palsu, tapi secara logik lah, secara logik kalau kita fikirkan, saiz Proton X50 ni adalah lebih kecil daripada Proton X70. So that's mean bila saiz dia lebih kecil, segmen dia lebih kecil, so takkanlah harga dia melebihi daripada Proton X70, yang mana Proton X70 bermula daripada 90 lebih sehingga 120 lebih kurang. Jadi takkanlah X50 ni pula keluar saiznya yang lebih kecil daripada X70 nak keluar dengan harga 100 harga yang sama dengan X70 ataupun lebih mahal daripada X70, mestilah dia lebih murah. So that's mean mungkin permulaan dia seperti yang dijangka antara 75 sehingga 95. Wallahualam. Tetapi kalau logik yang kita fikir, ya, tak mustahil pada harga tu. Okey. So hari ni fenomena baru, kerana apa? Hari ni rakyat Malaysia menerima sebuah produk yang sangat berteknologi tinggi, yang sangat-sangat berkualiti, seperti mana kita dah tahu pada Proton X70 dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. Pada harga yang sangat-sangat berbaloi. So satu fenomena yang baru yang membuatkan pembeli bagi segmen segmen B sedan dan juga SUV compact yang lain akan mula berfikir secara rasional dan matang dan bijaksana untuk memilih apakah kereta yang berbaloi untuk dimiliki dengan nilai wang yang dibelanjakan, kan? Okey. Jadi ada persoalan juga yang tanya pada saya, jika keluar harga kereta Proton X50 ni antara price range RM75,000 sehingga RM95,000, jadi berapakah gaji yang layak untuk membuat pinjaman Proton X50? Okey. Okey, saya nak nyatakan kalau dianggarkan pada harga RM75,000 sehingga RM95,000, gaji yang layak lah kalau ikut calculation bank, RM3,000 ke atas dah layak. RM3,000 ke atas dah layak. Jadi untuk anda yang bergaji RM3,000 ke atas dah layak untuk memiliki Proton X50. Okey, layak untuk membuat pinjaman jika tanpa komitmen yang tinggi. Okey. Kalau anda gaji RM3,000 tapi sebelum dah ada 2 biji kereta, dah ada rumah, dah ada personal loan, itu lain pula calculation dia. Mungkin anda perlukan penjamin, guarantor, joint income dengan suami isteri, mak ayah. Jadi kalau anda solid solid tanpa ada pinjaman lain, maknanya fresh buyer, first time buyer, so gaji anda RM3,000, so anda sudah layak untuk memiliki Proton X50 ni. Tetapi atas nasihat advice daripada saya, untuk kesesuaian yang betul-betul apa orang kata, selesa lah bagi anda. Bak kata orang, saya nasihatkan jugalah, janganlah kita ni membeli kereta dan menjadi hamba kepada kereta. Kita nak bayar. Saya bagi tahu range bulanan, monthly, kalau antara harga kereta RM75,000 sehingga RM95,000 punya harga, that means senang cerita bawah RM100,000 punya ni lah. So anggaran monthly repayment adalah dari RM800 sehingga RM1,100. So price
monthly repayment bagi Proton X50 yang akan anda bayar daripada spek yang paling bawah sehingga yang paling atas, saya boleh kata monthly repayment dia daripada anggaran 800 sehingga RM1,100. 800 hingga RM1,100. So kalau anda gaji RM3,000 nak ambil flagship yang full spec, maybe anda kena bayar sehingga RM1,100 punya monthly. So anda boleh fikirlah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena fikir komitmen-komitmen lain yang kita perlu bayar. So that's mean berbelanja dan menjadilah pengguna yang bijak. Janganlah kita asyik nak syok je. Memang sebagai sales person, kita menjual ni, awak nak beli kita on je. Tapi atas nasihat. Maknanya kalau anda nak buat pembelian, buatlah kira-kira dengan betul, dengan baik. Sebab anda kena fikir, anda kena ada bayar monthly, anda kena ada maintenance cost, anda kena ada kos minyak, anda kena ada kos tayar, kos rotex setahun sekali. Walaupun setahun sekali, tapi anda kena asingkan gaji anda tu untuk setahun sekali punya insurans dan rotex. Okay, so semua tu anda kena kira-kira. Jangan anda fikir, oh aku layak ni, aku mampu untuk bayar bulanan. Jangan hanya tengok lihat pada bulanan saja, lihat pada kos-kos yang lain. Okay, di selingan live ini juga saya nak selitkan jugalah sikit berkaitan dengan tadi kelayakan apa semua kan. Jadi sebenarnya adalah sikit selingan yang saya nak selitkan berkaitan dengan hari ni macam mana kelayakan yang mudah untuk kita nak buat proses loan kan. Masalah-masalah peminjam, okey, masalah-masalah yang ada yang selalu kita hadapi sebagai salesperson, yang selalu kita dapat apabila loan tak lulus disebabkan dokumen yang tak lengkap, kerja tak ada dokumen, peniaga tapi akaun tak proper. So that mean anda kena tahu jangan apabila salesperson tu minta documentation yang diperlukan oleh bank, bermakna anda kena ikut. Janganlah ada argument. Ada setengah banyak yang kami dapat berdasarkan pengalaman kami sebagai salesperson. Bila kita minta dokumen ni, okey bang, sediakan dokumen ni. Kenapa perlukan dokumen ni? Dia pula tanya kita kenapa perlukan dokumen ni. Ada bila kita minta statement, okey slip gaji berapa bulan, statement bank, bang kenapa perlu statement bank? Bila kita minta KWSP, bang kenapa perlu KWSP? Janganlah banyak tanya, kan? Kerja menguruskan pinjaman bank ni adalah kerja kami. So maknanya kami nak memudahkan anda untuk dapatkan pinjaman. Dan bila kita sediakan apa yang diperlukan, kita minta apa yang diperlukan, awak pula macam yang berpengalaman untuk menguruskan pinjaman. Kita ni advice, kan? Kita ni advice untuk awak dapatkan pinjaman yang mudah, kan? So bagi peniaga-peniaga di luar sana, tolonglah properkan akaun perniagaan anda. Okey, bermakna di sini ada orang cakap, bang bagi peniaga macam saya ni susahlah nak buat pinjaman. Siapa cakap susah? Yang susahnya adalah kerana awak tidak melengkapkan atau menyediakan dokumen yang betul untuk membuat pinjaman. Bank sedia memberi pinjaman kepada sesiapa saja asalkan documentation anda lengkap. Masalah yang banyak terjadi adalah documentation tak lengkap kerana kurang pengetahuan tentang penyediaan apa yang diperlukan oleh bank. Okey, saya go through satu persatu seperti mana. Okey, sebagai contoh, peniaga kita mulakan dengan pekerja kerajaan. Okey, orang yang bekerja government, bekerja dengan kerajaan, penjawat awam lah senang cerita. So
documentation anda mudah. Bank hanya perlukan slip gaji, IC, lesen, itu wajib. IC dan lesen wajib. So ada yang tanya, bang, kalau saya tak ada lesen, itu nanti saya jelaskan. IC, lesen adalah perkara wajib. Bank hari ini nak ada IC confirm lah, melainkan anda bukan warga negara. Kita tak minta IC, kita minta pasport. Tapi kalau anda warga negara, IC dan yang keduanya lesen adalah perkara wajib. Lesen adalah perkara wajib. Bank hari ini nak tengok lesen. Kalau tak ada lesen, banyak bank yang tak nak proses dah. So lesen adalah perkara penting. So bagi anda yang melihat live ni, belum ada lesen nak beli kereta, fikir buat lesen dulu. Fikir buat lesen dulu. Jangan duk fikir nak beli kereta dulu. Fikir lesen dulu. Jangan kata saya bang, saya dah pandai bawa kereta, lesen je tak ada. Gaji cukup. Gaji walaupun cukup, syarat cukup gaji, katalah gaji anda 5,000 tapi lesen tak ada, minta maaf bang, bank tak nak proses. Betul, bank tak nak proses. So that's mean lesen penting. Gaji besar, pergilah buat lesen kan. Senang, simple. Anda nak bawa kereta mesti ada lesen. Kalau tak ada lesen, macam mana anda bawa kereta? Negara Malaysia kita ada undang-undang, ada insurans yang akan cover. So kalau tanpa lesen, macam mana benda-benda ni semua nak berjalan dengan lancar? So kalau anda tak lesen, anda beli kereta dan anda bawa kereta, itu adalah perkara yang salah. Okay. So lesen adalah benda yang penting. Ingat, dengar dan fahamkan. Pergi buat lesen dulu sebelum beli kereta. Okay. Okay. Slip gaji pula, bagi government kita perlukan hanya 3 bulan slip gaji. Dan kalau boleh, sertakan sekali bank statement 3 bulan. Okay. Bank statement 3 bulan. Gaji tu masuk mana? Kalau gaji masuk Maybank, ambil statement bank 3 bulan Maybank. Kalau gaji masuk CIMB, ambil 3 bulan statement bank gaji CIMB. Okay. Faham So itu saja yang diperlukan bagi penjawat awam. So kalau pekerja swasta sama juga. Diperlukan, cuma pekerja swasta ni ada terbagi kepada dua, iaitu pekerja tetap yang mempunyai basic yang tinggi. Jadi macam contoh, basic dia dah lebih daripada kelayakan minimum untuk memiliki kenderaan. So gaji basic dia tinggi, so dia hanya perlukan 3 bulan. Tapi bagi commission earner, macam salesman, salesperson, kowe, coku, or everything lah yang melibatkan sale dan commission, kita perlukan slip 6 bulan. Kita perlukan slip 6 bulan. Dan juga statement bank 6 bulan. Okay, 6 bulan. Faham Tapi kalau basic anda besar, contoh basic anda saja dah melebihi daripada kelayakan. Macam contoh, kelayakan ikut pada model lah. Kalau anda nak beli Saga mungkin 1,800, basic anda dah cukup dah. So 3 bulan. Tapi kalau basic anda 1,200, ikut minimum gaji, kemudian anda mempunyai allowance, OT atau commission sehingga 2,000 lebih cecah gaji anda, so kita perlukan 6 bulan. 6 bulan. Jangan tanya, bang, kenapa 6 bulan bang, 3 bulan tak boleh ke? Tolonglah, bagilah kerjasama. Jangan banyak tanya. Kalau orang minta 6 bulan tu, bagi 6 bulan. Kalau kita minta 3 bulan, bagi 3 bulan. Sebab yang menguruskan pinjaman awak, yang berurusan dengan bank setiap hari, bertahun-tahun, kami ni. Jadi kami tahulah syarat-syarat yang diperlukan apa. Jadi apabila kami minta tu, sediakanlah. Janganlah banyak argument. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab terlalu banyak argument. Bila kita minta, bang, kenapa minta 6 bulan, 3 bulan tak boleh ke? Kadang kita pun sambil duk menjawab ni pun tersenyum lah, hai. Allahu Akbar, hai. Kerja punya kan. So kalau macam tu, masuk loan sendirilah, kan? Boleh? Tak boleh kan? Okay. So baik, bagi pekerja swasta, okay,
Bagi peniaga pula ataupun pekebun, sebenarnya tidak susah. Benda ni sebenarnya dah banyak kali saya beritahu, ada dalam video-video saya sebelum ni, dan juga video-video saya di YouTube. Saya dah banyak kali bagi tahu dah tentang syarat-syarat ni. Tapi mungkin ramai orang yang tak pasti dan tidak tahu, kan. Kalau siapa yang tahu, tolonglah sebarkan video ni bagi kat kawan mana yang nak beli kereta tu, bagi tahu dia. Okey. Bagi peniaga, ini semua sama tau. Bukannya syarat yang saya bagi tau. Ada orang cakap, alah, saya beli dengan salesman ni senang je dokumennya. Bila awak beli? Masa tu kereta saya 8 tahun lepas, 9 tahun lepas, 10 tahun lepas. Itu zaman dah berubah bang. Sekarang kita teknologi dah makin canggih, bank pun lagi canggih. So requirement semakin berubah lah. Tak sama 10 tahun lepas dengan sekarang. So janganlah cerita 10 tahun lepas punya perkara. Dulu beli kereta, saya sendiri pun dulu beli kereta 10 tahun lepas, pakai seat gaji 3 bulan, tak payah bank statement, tak payah KWSP. Hanya cop majikan mengesahkan saya kerja pun dah cukup untuk keluarkan saya kereta. Tetapi requirement bank sekarang tak sama macam dulu. So bank perlukan banyak documentation untuk mengesahkan. So bank dah lama, makin banyak pengalaman, dia makin pandai. So makin pandai, dia nak lagi dokumen yang untuk strongkan awak punya application loan tu, kan. Jadi kat situ bagi peniaga, okey, dengar sini dengar sini baik-baik. Bagi peniaga, tolonglah. Okey. Ramai peniaga-peniaga kecil-kecilan dekat luar sana yang teringin untuk membeli kereta, tetapi banyak yang lack of information. Maksudnya anda tidak mendapat informasi yang tepat tentang apa dokumen yang anda perlukan. Jika anda, walaupun buat imah anda menjual goreng pisang, nasi lemak RM1 kat tepi jalan pun, sebenarnya anda boleh beli kereta. Cuma ramai yang tak tahu cara dan sebenarnya dokumen anda tak lengkap. Itu je. Dokumen tak lengkap. Okey. Bagi anda peniaga, sila daftar SSM. Daftar SSM, okey? Pertama sekali, Wak Imah anda jual nasi lemak RM1 ke, nasi goreng pisang ke, apa nama, apa yang viral sekarang tu, kondok. Jual kondok ke, jual nasi ni ayam cocok RM1 ke, Wak Imah apa pun perniagaan anda, tolong daftar SSM. Okey. Jika anda nak pergi jauh, berfikiran jauh untuk membuat pinjaman kereta rumah pada masa akan datang, sila daftar SSM. Yang kedua adalah lebih baik anda menggunakan akaun company. Okey. Akaun syarikat. Untuk buka akaun syarikat tak mahal sangat lah, RM1,000 ada, RM2,000 ada. Tapi duit tu bukan beku pun. Lepas anda daftar tu, ambil dah balik, kan. Kalau pakai akaun personal pun boleh, tak ada masalah. Tetapi lebih baik dengar maksud saya, lebih baik. So calculation bank pada percentage untuk account company holder ataupun account personal berbeza-beza. So percentage dia untuk account company adalah lebih tinggi. Okey. Kalau anda mempunyai income yang tinggi, jualan yang tinggi, guna account personal, tak ada masalah. Tapi lebih proper lah. Kalau dah account duit keluar masuk tu tinggi, takkanlah nak guna account personal, gunalah account syarikat. Itu lebih proper, kan. Right. So kalau jualan anda sikit-sikit, mungkin anda kata nak daftar syarikat tak mampu, kalau mampu, bolehlah usahakan sikit, kan. Ada bank yang minta hanya RM1,000, ada bank yang RM2,000. Macam M-Bank RM1,000 M-Bank RM1,000. Kalau Maybank RM2,000 untuk buka akaun syarikat, kan. Sila daftar akaun syarikat, itu lebih proper. Okey. Dan kalau amalkan untuk bank in
Masukkan duit tu, duit perniagaan anda setiap hari. Jangan simpan bawah bantal. Jadi anda tak ada bukti untuk nak ni. Bank senang je, simple je sebenarnya. Sebenarnya bank ni dia nak tengok proof of income, bukti pendapatan anda. Apa bukti pendapatan kita? Kan? Kita cerita gebang-gebang, saya berniaga sebulan boleh dapat 10,000, 8,000, 7,000. Tapi apa bukti? Cakap mulut pakai liur. Macam mana saya nak sampaikan kat bank? Macam mana saya nak yakin kat bank? Saya cakap dengan dia, bang, dia berniaga nasi lemak sebulan 10,000. So, bank akan minta mana dokumennya? Apa dokumennya? Kan? Jadi kat situlah, walaupun anda peniaga kecil-kecilan, tolonglah proper kan. Tak kisah jual nasi lemak ke, jual nasi ayam ke, jual ayam singgit ke, jual kondok ke, proper. Jadikan bisnes anda ni satu bisnes yang tersusun dengan baik, daripada segi management hinggalah ke bisnes. So bukannya saya cakap ni untuk apa, sebenarnya untuk kebaikan sebagai anda sebagai peniaga pun. Bila anda ada proper business, anda ada proper management, so perniagaan anda sebenarnya boleh grow lebih baik, kan? Jadi amalkan untuk masukkan duit ke akaun bank setiap hari kalau rajin. Kalau tak rajin, masukkan seminggu sekali. Kumpul bawah bantal, jangan guna, kan? Seminggu sekali masukkan 2,000 contoh. Sebulan 4 minggu ada 8,000 dalam akaun bank. Tapi nak bagus masuklah hari-hari, rajin-rajin lah, kan? Lepas habis berniaga tu, nak balik rumah, singgah bank sekejap, masuk ATM, terap, okay dah. Besok nak modal, pergi keluarkan balik berapa yang kita nak perlu pakai. Habis balik berniaga, masuk singgah bank, terap. Simple je. Tak adalah sampai 1 jam pun pergi mesin CDM tu, cash deposit machine, kan? Masukkan, amalkan setiap hari. So bila anda amalkan setiap hari kemasukan ni, lama-lama dah jadi biasa. So akaun anda, kemasukan duit di akaun anda akan jadi cantik. Jadi kat situ bank boleh tengok lah. So perniagaan anda ni satu hari average masuk berapa, sebulan average berapa. So selama 6 bulan dan seterusnya amalkan. Bila anda nak buat pinjaman, bank nak tengok statement 6 bulan. So kalau anda ada akaun bank, akaun syarikat, lebih percentage-nya lebih besar. Sebab apa? Kiraan calculation matematik dia, bank ni dia ada kira-kira, okey, katalah 10,000 dia ambil berapa persen, 20%, 40% daripada income perniagaan. Income perniagaan. Tak, maaf, terganggu, ada call in masuk. Jadi Allahu Akbar. Hai, sesiapa yang call tolong sekejap Aduh, ya Allah. Okey. So dekat sini apa yang saya boleh kata, so sebagai peniaga pun sebenarnya tak ada masalah untuk membuat pinjaman bank. Jika akaun anda proper, okey, anda buat management tentang pengurusan kewangan anda. So janganlah kata datang ni, saya ni kosong. Abang, abang berniaga, okey, saya berniaga, tapi duit saya tak masuk bank. SSM saya ada, SSM ada, tapi duit tak masuk bank. Saya nak cakap dengan bank, berapa income abang sebulan? Apa bukti pendapatan abang? Jadi dekat situ tolong jadikan bukti pendapatan tu ada. Ada pula yang akaun bank cantik tapi tak nak pergi daftar SSM. Itu best. Saya cakap, bang, kenapa tak nak daftar SSM? Oh, tak nak lah, nanti lembaga hasil kerja saya. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, kan? Walaupun income anda banyak ni, income banyak, alhamdulillah, ada yang sampai belah-belah ribu, tapi SSM, bang, SSM tak ada, saya tak ada SSM. Jadi macam mana tu? Jadi bila kita hulur kat bank, satu masalah, bank akan tanya, duit ni datang daripada mana? Jadi saya nak jawab apa? Duit tu datang daripada mana?
Tanpa ada perniagaan tapi ada duit. Kita nak cakap dia berniaga, tapi berniaga apa? Mana SSM dia? Maknanya kita kena tally kan antara salah satu benda tu saling memerlukan. SSM dan account bank tu saling memerlukan. Jadi kalau anda ada SSM, mesti ada account bank. Anda ada account bank, mesti ada SSM. Tolong completekan kedua-dua ni sekali. Kalau tanpa kedua-dua ni, kita tak boleh nak buat apa. Kita nak tolong pun tak boleh bang. Jadi tengok video ni, anggap saya sedang membantu anda untuk memberitahu apa future plan anda untuk membeli kereta pada masa akan datang. Okey? Simple je. Apabila dokumen anda lengkap, loan anda tak ada masalah. Yang masalahnya apabila anda tidak memberi kerjasama dengan kita. Macam saya cakap tadi awal tadi, bila kita minta dokumen ni, dia pula argue apa benda yang kita minta. Bang, kenapa saya nak kena sediakan dokumen ni? Bang, kalau saya ada sikit gaji tapi saya tak ada statement bank, malas lah nak pergi ambil bang, susah lah nak beratur. Itu bukan alasan bang. Ya Allah, bank dia nak benda tu. So kalau anda nakkan pinjaman tu, anda usahakanlah. Saya tak ada bang, tak ada kenderaan, tak ada masa nak pergi, tak ada itu, tak ada ini. Dia pula bagi alasan. Banyak pula alasan dia kan. Habis saya nak jawab apa? Kan? Takkan kita pula nak tolong anda keluarkan statement bank tu, tak boleh. Itu adalah personal document, maklumat peribadi. Saya tak boleh pergi minta kat bank, bang keluarkan statement bank ni, tak boleh bang. Tak boleh. So anda kena usaha sendiri. Anda nak beli kereta ni, saya tolong, dah mudahkan kerja anda. Hanya perlu sediakan statement bank, apa segala bagai. Statement bank pun sekarang dah mudah. Dah tak macam dulu dah. Dulu nak pergi beratur. Sekarang kalau anda ada online banking, just print, download PDF melalui online banking. Senang, simple. Tak ada alasan, dah banyak sekarang ni. Apa teknologi yang ada sekarang, kita gunakan dengan semudahnya. Jadi untuk itulah petua-petua sebenarnya untuk nak ni. So memudahkan loan ni sebenarnya mudah je, asalkan anda ikut apa syarat-syarat yang kita perlukan. Apa yang kita minta tu sediakan. Waalaikumsalam. Ada dekat Petronas ni, tengah-tengah tunggu anak nak balik sekolah ni. Tengah tunggu anak nak balik sekolah. Sekejap lagi 5.30 kan. Live lah sekejap. Okay. Jadi itulah serba sedikit live saya hari ni. Jam pun dah 5.20, 10 minit lagi. Kejap lagi anak pun dah nak balik sekolah. So saya akhirilah live saya hari ni. Kereta apa pakai tu? Allah bang, segan bang. Adalah sikit-sikit kan. Ya, duduk kat Batu Pahat. Okay. So sekian saja live saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada live saya akan datang. Apa tips-tips yang saya akan kongsikan, dan juga cerita-cerita yang terkini dalam industri kereta. Okay. Alright, sehingga hari ini, sehingga saat ini, saya ucapkan Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa untuk tempahan ke, sebelum terlupa lah untuk tempahan, boleh WhatsApp saya ataupun call direct pada talian 018 7878 037. Okay. Alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.